Okay, ni ramai lagi tak masuk ni. Doktor, Ya. saya ada satu pengumuman. Apa tu? Akak Hanisah dia masuk lambat sikit sebab dia kata dia hantar anak dia sekejap. Lagi dia masuk. Okey. Bapak Hamid dah masuk ya? Bapak Hamid dah masuk? Pak Tahila? Bapak tadi macam ada dia nak dia masuk. Dah masuk. Dah Kan? masuk crop. Dah masuk. Okey. Tuan ni nak nyanyi lagi. Okey. Okey, rasa dah boleh start kot, dah 50 orang ni. Okey. So hari ni saya janji untuk ajar you all macam mana untuk menulis definisi operasi. Okay? Definisi operasi ni dia duduk dekat sini lah. Sekejap saya. You all buka slide lecture 4. Ya, lecture 4 punya nota Okay, nampak saya punya slide? Okay, dia dekat lecture 4 ni saya ada bagi tahu apa yang perlu ada bab 1, bab 2, bab 3. Masukkan kenapa lambat? Mama Syita? Mama Syita? Yes. Ya. Kenapa lambat? Tadi saya tengok kena dulu. Saya kira masih ada time, doktor. Apa dia? Tak jelas? Tadi saya udah standby, tapi saya kira masih ada time, jadi saya cek kena dulu. Okey. Okay, dalam lecture 4 ini saya ada tunjuk apa yang perlu ada dalam proposal bab 1, bab 2, bab 3 lah. So kalau tengok kat sini, okay. Yang ni dah settle Ni dah settle. Okay. Yang ni pun saya dah beritahu dah hari tu. Okay. So latar belakang kajian ni cara menulisnya bebas. Okay. You buatlah dalam 2 muka surat macam tu kan. Untuk latar belakang kajian. So you boleh masukkan apa sajalah dalam ni. Okay. Kajian lepas boleh masuk apa saja bahan ilmiah daripada buku, daripada jurnal, apa sajalah. Latar belakang kajian ni tak ada masalah. Okay. Kemudian permasalahan kajian ini, pernyataan masalah ni kalau sempat hari ini saya akan terangkan. Ya. Okay. Sebab yang 1.2 ini dia ada format dia. Dia tak boleh simply tulis ikut suka hati pernyataan masalah. Dia tak sama macam latar belakang kajian. Latar belakang kajian tak apa. Ya. Pernyataan masalah tak boleh. Okay. Kemudian yang ni adalah konsep, objektif soalan kajian, hipotesis, rangka teori. Ini semua dah settle ya. Ini semua dah settle. Okay. Tinggal hari ini 1.8 adalah definisi operasi, definisi konseptual yang saya akan ajar you all. Yang ini kepentingan kajian dengan batasan kajian you goreng saja. You tengok contoh yang lepas-lepas TC orang buat untuk dapat some ideas lah daripada orang punya penulisan dan you buatlah sendiri ya. Yang ini goreng-goreng je. Ya, goreng tu tahu orang Indonesia faham ke goreng? Macam you reka-reka sajalah. Ya, apa kepentingan kajian you dan juga batasan kajian. Okay. Yang tajuk ini last you kena follow nombor ini ya. Jangan letak batasan kajian kat depan, itu salah. Batasan kajian, kepentingan kajian memang duduk last. Ya. Okay. So yang ni saya nak terangkan hari ni 1.8.
dengan kalau sempat 1.2 lah pernyataan masalah. Okey. Okey, untuk definisi, sebelum kita menerangkan definisi, kita kena tahu dulu apa yang kita patut define dalam kajian. Okey. Yang kita patut define dalam kajian kita, bukan semua benda kita perlu define, tak perlu ya. Hanya term yang ada dalam rangka konsep sahaja. Okey. Istilah-istilah dalam rangka konsep kita sahaja yang kita perlu buat definisi. Okey. Iaitu kita punya IV dan DV, termasuk subconstruct. Okey. Okey, lagi satu yang kita perlu define, kalau kita punya sampel kajian itu special sikit. Contohnya you buat kajian di kalangan kanak-kanak autism. So kanak-kanak autism you kena define. Sebab bukan semua orang tahu apa itu autism. Kan? Jadi kanak-kanak autism kena define. Tapi kalau sampel you guru, pelajar, tak perlu define. Semua orang sudah makruf apa itu guru, apa itu pelajar kan. So tak perlu buat definisi lagi. Okay. Hanya istilah-istilah yang special dan khusus yang bila orang baca kita punya kajian itu kemungkinan mereka tidak tahu apa maksud istilah itu. Okay. Tapi yang ada dalam IV dan DV ini perlu dibuat definisi. Ya. Itu. Faham ya? Okey, untuk definisi ada dua jenis definisi, iaitu operational definitions dan juga conceptual. Okey. Apa beza conceptual dengan operational definitions? Okey. Ini conceptual. Okey. Okey, conceptual definitions adalah definisi umum. Okey. Definisi umum. Okey. Maknanya tak mesti apa yang kita letak dalam ni adalah yang kita akan ukur dalam kajian kita. Okey. Dan kita ambil definisi ini daripada beberapa rujukan. Okey. Itu adalah conceptual definition. Okey. Manakala operational definitions adalah yang kita ukur dalam ini. Itu operational definitions yang ni operational definition. Operational definitions adalah apa yang kita ukur dalam kajian kita. Dia adalah spesifik kepada kajian kita sahaja. Ya? Faham ya? Okay. Saya bagi contoh untuk conceptual definitions. Okay, saya besarkan sikit Okey. Kita tengok yang ni. Kita tengok yang definisi bagi resiliency untuk DV ini. Contoh bagi konseptual dan juga bagi operational. Okey. Contoh konseptual adalah macam ni. Resiliency merupakan proses bla 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 bla. So sampailah yang ni. Dia hanya satu paragraf saja. Dan kita rujuk kepada dua rujukan di bawah ni nampak Davidson dengan Marsden. Ya. So ada dua rujukan yang kita gabungkan definisi daripada dua rujukan ini dalam satu paragraf sahaja. Okay, jangan panjang-panjang. Literature review jangan masuk dekat sini. Ya, jangan masuk dalam definisi. Ya, tapi kalau you tengok contoh tesis dekat library UPSI tu macam-macam cara orang buat, ya. Tapi sekarang you dah tahu cara yang betul, jangan ikut yang tak betul tu. Ya, biarkan yang orang buat lantak dia orang lah. Ya, jangan kita pergi kenapa dia buat macam tu, kenapa saya kena buat macam ni. Ini cara yang betul. Itu jawapannya. Ya. So cara yang kurang tepat itu jangan diikut. Ya. Kalau nak letak literature review bukan dekat definisi tetapi dekat mana? Literature review bab apa? Bab 2 ya. So kalau you jumpa orang menulis definisi, even TC PhD sekalipun ada buat persilapan ini. Sampai resiliency ni contohlah contoh dia nak define resiliency ni sampai 2 muka surat dia define. Itu bukan definisi. Kalau you tengok dia punya penerangan, dia masukkan data kajian lepas,
dimasukkan literature review yang lepas-lepas, jadi itu bukan definisi dah lari daripada konsep yang sebenar. Okay, so definisi dia very short and precise. Satu paragraf saja tetapi dalamnya padat dengan maklumat. Okay, macam ini hanya ada 1-2 ayat saja. Tapi padat dengan maklumat yang diambil daripada 2 rujukan. Rujukannya boleh banyak, 4, 5, 6 pun tak apa, tak ada masalah. Tetapi gabungkan dia punya fakta itu dalam satu perenggan saja. Okay, faham ya? Ini adalah definisi umum bagi resonancy. Okay, di mana definisi ini kita tak perlu ukur. Okay, sebab dia adalah definisi umum. Okay, untuk operational definitions pula, bezanya adalah resonancy, kita kena define resonancy mengikut apa yang kita akan ukur dalam kajian kita. So bila kita kata apa yang kita akan ukur dalam kajian kita, dia mesti ada 3 ni subkonstruk dalam ni. Itu bezanya, nampak lah ya? Tak faham tanya itu bezanya. Okay. Nota ni memang ada dalam tu ke? Ada. Sebab saya punya lecture 4 dia bagi tahu Lain doktor. Lain. Konseptual kajian Betul doktor, lain. Benda-benda macam ni tak ada. Yang ni tak ada, contoh ni tak ada. Tak ada. Tak ada ambil gambar tu. Dia ada bab 1, bab 2, bab 3. Okay, kau tak ada ambil gambar je. Jangan laju sangat doktor. Slow dah ni. Doktor nak tanya, kan kalau kualitatif yang untuk operational ni ada ke definisi operational untuk kualitatif? Sama, kualiti sama. Ada juga. Okey, ini contoh untuk conceptual, ini contoh untuk operational. Okay. Ini lagi satu contoh conceptual. Okay, dah Okay, ini contoh. Doktor, maksudnya konseptual ni konsep kajian kita ke topik utama kajian kita? Bukan, ini definisi. Definisi. Bukan konsep kajian kita, definisi yang umum. Ni dah okay, saya ulang balik lah. Okay. Definisi ini kita kena define setiap variable dalam rangka konsep ini. Okay. Bukan konsep kajian kita. Kita kena define, kena bagi maksud setiap, faham tak maksud definisi? Definisi bermaksud kita kena bagi tahu apa makna, apa maksud perkataan ini. Okay. Jadi setiap ini kita kena define. Okay. Dan definisi ini ada 2 jenis, iaitu conceptual dan juga operational. Okay. Apa beza ni? Conceptual adalah definisi umum. Okay. Definisi, jadi setiap satu ni kita akan buat definisi umum bagi EQ, definisi umum bagi ini, definisi umum bagi resonancy. Dan lepas tu kita kena buat definisi operasi bagi ini, IV ini dan juga DV ini. Okay. Jadi ada 2 definisi yang kita perlu buat. Okay. Apa beza definisi konseptual dan juga definisi operasi? Okay. Definisi konseptual adalah definisi umum di mana kita tak ukur benda ni dalam kajian kita, tetapi kita ambil maksud resonancy ini daripada beberapa rujukan. Okay. Dan manakala operational definitions pula, kita ambil kita buat definisi berdasarkan ini, rangka konsep kita. Faham boleh? Setakat ni okey. Maaf doktor, boleh doktor tunjuk first slide tu tak, yang since kita nota ni nak ambil gambar yang first slide tu, yang first slide yang ni yang atas lagi doktor, yang atas sekali yang ada 1.2 yang itu ada, tak ada. Ini tak ada. Ada yang ni. Okay. Doktor, saya mau check. Ni ada. Yang atas ni tak ada. Definisi, contoh ni semua tak ada. Definisi ada. Tak ada ke definisi?
Sekejaplah saya tengok balik lah. Buat punya nota. Dia ada kitaran teori, dia ada Slide colour biru dia tak ada. ubah. Slide colour orange ada. Kita tengok balik lah nota dekat my guru ni. Dia slow sikit ni. Okey, jap. Kita cuba cari balik. Okay, saya upload yang ni ya. Nak upload satu-satu memang lama sebab tu saya kalau student suruh buka balik saya fikir 10 kali nak buka satu-satu. Doktor kalau slow doktor share lah dekat grup WhatsApp. Kita orang forward masuk dalam grup. Oh, saya tak suka connect handphone dengan laptop. Oh, okey. Saya memang apa-apa saya prefer email je sebab dia kecil. Okey dah. Nanti you all boleh ni lah. Macam patutlah pedih mata. Terang sangat. Okey, cuba check ada tak?
Lecture 4 yang baru? Ada doktor. Ada Dah ada kat Meguru doktor. Okey. Dah ada doktor. Okey. Ya. So, saya ni baliklah. Okey. So ada soalan. Saya dah ulang 2-3 kali tadi tu. Macam mana nak buat conceptual, tak masuk operation lagi tu, baru conceptual tu. Sangkut dah. Okay, so far conceptual faham macam mana nak buat definisi conceptual? Okay, saya ulang lagi sekali Okay, setiap dalam rangka konsep ini kita kena define. Okay, kena define. Ada 2 jenis definisi, iaitu conceptual dan juga operation. Okay, conceptual ni apa saya cakap tadi? Definisi apa? Yang ambil dari Secara umum tu. secara umum. Yang umum, yang tidak diukur. Okay, definisi umum yang kalau kita tak ukur dalam kajian kita pun tak apa. Ya. Ini yang general definition. Satu paragraf dan padat. Satu paragraf ni dua-dua satu paragraf. Ya. Okey. Kemudian operational definition apa? Operational definition definisi yang kita ukur, Apa yang doktor. kita ukur dalam kajian kita. Apa yang kita ukur dalam kajian kita, doktor? Okey, bagus. Itu faham dah. Ya. Yang pertama sekali you kena tahu differentiate apa itu conceptual, apa itu operational definition. Okey. Sekarang tadi saya dah tunjuk contoh. Okey. Okey. Tadi saya dah tunjuk contoh macam mana nak define resonancy ini menggunakan conceptual definition. Ya. Okey, yang ini Kalau tengok dekat sini ni adalah definisi yang diambil daripada 2 rujukan. Okey, diambil pada 2 rujukan dan kita gabungkan dua-dua ini dalam satu paragraf sahaja. Okey, dan rujukan ni mesti letak tau. Ni wajib letak rujukan mesti ada. Okey. Dan rujukan ini jangan ambil yang terlalu lama, ambil yang latest. Okey. Kemudian definisi operasi Definisi operasi adalah apa yang kita ukur dalam rangka konsep ni. Okey. Jadi untuk definisi operasi mesti sebut 3 subkonstruk ini sebab ada dalam rangka konsep. Okey. Sebab tu saya ajar you all buat rangka konsep supaya apa-apa kita rujuk ni senang. Ya. Okey. So 3 ni mesti ada dalam definisi Okey. Apabila kita menulis definisi operasi, biasanya kita akan mulakan dengan ayat ini dalam kajian. Okay. Itu menunjukkan definisi itu merujuk pada kajian kita Faham Okay. Dalam kajian ini, resonansi melibatkan 3 aspek. Ini 3 yang ni. Emosi, optimis dan mengurus Ada emosi, optimis dan juga mengurus diri. Okay. Dan setiap satu subkonstruk ini kita define dia 1 hingga 2 ayat saja, very simple definitions. Tak perlu panjang-panjang. So semua ini kita gabungkan dalam satu paragraf saja. Kita buat macam ni lah. Dari tahap emosi boleh buat titik tindih 1 ayat, ni titik tindih 1 ayat boleh. Tapi dia bukan 1 page tau, dia 1 perenggan saja dia punya panjang tu, tak panjang pun. Simple je sebenarnya definisi ni, tak perlu panjang. Jangan sampai 1 itu dah kita dah melalut dah sebenarnya di 1 page tu. Okey. Faham tak yang definisi operasi ni? Macam mana nak buat? Senyap ni dari 2 makna, sama ada faham ataupun tak faham, ataupun dia tak tahu kat mana dia tak faham. Faham, doktor. Doktor nak tanya. Ya. Yang tadi tu, operational definisi tu, kita yang ikutkan contoh doktor ni, bahagian DV saja ke apa? Tadi kan saya tunjuk contoh. Satu contoh kita nak define resonancy. Macam mana nak buat conceptual, macam mana nak buat operational definition bagi resonancy. Yang ni pun kena define juga. Okey, yang ni dalam apa tadi? Operational tu kena juga kan?
Semua kena, conceptual pun kena. Conceptual pun kena. Yang lebih yang kita nak ukur tu dekat bahagian DB je lah yang kita definisi operasi tu. Tak. Tiga-tiga ni kena define je Nena. Tak nampak. Tiga ni kena define. Oh, tiga-tiga. Okey. Saya ingat tiga-tiga dalam DV. Tak, tiga sekali. Tadi saya dah cakap kan, saya sebut dah satu-satu kecerdasan emosi, kemahiran kreativiti. Jangan kerana saya tunjuk contoh residency, korang buat ini je. Itulah saya yang tu je. Okay. Ini saya bagi contoh, takkanlah saya nak bagi contoh satu benda kan. Ini contoh satu cukup lah kan. Lepas tu, contoh lain saya bagi contoh lain. Kalau you all masih ingat, saya ada hari tu tunjuk buat reka konsep untuk media sosial kan. Untuk media sosial. Ini adalah definisi umum bagi media sosial. Kalau tengok kat sini, media sosial terbina daripada ni, bla semua ni. Lepas tu rujukannya ada 1, 2, 3, 4. Kat situ. Jadi hasil daripada rujukan 4 rujukan ini kita combine. Jadi kita letakkan dia dalam satu paragraf sahaja. Macam tu. Itu definisi konseptual. Dan bila kita tengok definisi bagi media sosial ini, tak mestinya kita ukur semua yang ada dalam ni. Sebab dia adalah definisi umum. Faham Manakala definisi operasi bagi media sosial pula, definisi operasi bagi media sosial adalah apa yang kita ukur dalam kajian kita. So ingat dia bermula dengan perkataan dalam kajian ini. Sebaiknya begitulah supaya kita tak confuse. Bila kita sebut dalam kajian ini, bermaksudnya itu yang kita nak ukur dalam kajian kita. Berbeza dengan yang ni, dia tak ada dalam kajian ini kan, konseptual tak ada dalam kajian ini. Definisi operasi yang ada dalam kajian ini. So dalam kajian ini, media sosial melibatkan penggunaan aplikasi media sosial iaitu Facebook, WeChat sehingga Instagram. Yang ini yang kita tanya dalam soal selidik. Faham lepas tu kita define lah ni mengikut yang kita ukur dalam soal selidik. Dan rujukannya satu saja sebab ini adalah kita tempat kita rujuk soal selidik itu. Kesenian kita ambil kat mana, itulah rujukan kita. Beza dengan konseptual rujukannya adalah banyak. Tak apa. Banyak tak apa. Tapi kalau definisi operasi, rujukan kita adalah tempat yang kita ambil questionnaire. Tempat yang kita copy paste questionnaire. Itulah rujukan kita. Doktor, sorry nak tanya tentang questionnaire ni. Doktor kata kalau kita ambil questionnaire daripada mana-mana tu kita memang tak boleh ubah kan? Apa-apa tak boleh ubah. Jadi maksudnya tajuk dia semua akan sama lah kecuali contoh dia buat kajian di Kemas Tanjung Malim. Jadi bila kita ambil questionnaires itu, kita hanya macam saya tukar kepada Kemas di Sungai Buloh. Itu sajalah yang boleh dibuatnya. Doktor. Ni, itu tajuk dia, bukan questionnaire. Jangan confuse tajuk dengan questionnaire. Yang kita tak boleh ubah adalah questionnaire. Itu tajuk kajian dia, kenapa kita nak kacau? Tak ada sebab dah kalau kita ambil dia punya soalan-soalan dia semua tu merujuk kepada tajuk dia kan doktor? Mesti based on tajuk dia. Kan? Mana saya nak terang? Dia macam ni, kajian tentang stres. Saya buat kajian tentang stres. Aminah pun buat kajian tentang stres. Saya rujuk kajian Aminah. Saya rujuk questionnaire Aminah. Aminah guna questionnaire stres daripada CHARS 2002. Jadi questionnaire stres yang CHARS 2002 tu yang saya tak boleh ubah. Yang Aminah tu saya cuma letak rujukan Aminah saja. Rujukan dia tu. Jadi kita letak Aminah lah doktor, tak letak Charles tu. Kena. Charles pun kena juga. Charles tu kan questionnaire dia. Questionnaire dia kita cedok sebiji-sebiji mesti letak citation Charles tu. Tetapi kita ambil Charles tu dalam Aminah. Betul doktor. Tetapi Aminah tu menggunakan soalan tu untuk kaji tajuk dia. Jadi kalau saya nak guna soalan tu juga, jadi saya tak boleh lari daripada tajuk tu lah sebabnya kan doktor. Tajuk, jangan campur tajuk.
sekarang ni yang penting questionnaire tu ukur variable apa. Tentang okey, contoh jangan kacau dengan tajuk, jangan campur tajuk dalam literature review. Okay? Sekarang ni bila you cari questionnaire, kita tengok questionnaire tu mengukur apa. Jangan dia mengukur tajuk, dia mengukur variable apa. Okey, betul doktor, macam contoh kepuasan pelanggan contohnya kan, kepuasan parents. Jadi kalau saya nak menggunakan soalan itu, saya pun kena soalan itu akan memberi hasil kepada kepuasan parents. Jadi kepuasan ibu bapa lah. Kepuasan ibu bapa untuk kata contoh dia pembelajaran dikemas tapi di Tanjung Malim, dia punya kemas-kemas di Tanjung Malim. Itu tajuk kemas. Itu tajuk. Yalah, jadi doktor, kalau saya ambil soalan tu, saya pun takkan soalan tu ukur benda lain doktor, kan? Dia mesti ukur benda yang sama tak? Ni, saya dah cakap tadi, tengok questionnaire tu ukur apa, bukan ukur tajuk dia, ukur variable apa. Kepuasan pelanggan. Itu je. So jangan fikir tajuk dia. Tajuk dia kita hanya letak rujukan di belakang. Jadi saya boleh gunalah soalan tu untuk ukur kepuasan pelanggan di tadika saya. Boleh, kalau dia mengukur kepuasan pelanggan, kita pun nak ukur kepuasan pelanggan, jadi boleh gunalah variable tu, boleh gunalah questionnaire tu. Rasanya yang doktor kata tak boleh ubah tu cuma item dalam questionnaire. Ya. Yang lain tu boleh tajuk je. Kita jangan usik tajuk orang. Di teacher review tu kita jangan orang kata buat pening dengan tajuk. Tajuk kita tak usik. Tajuk hanya kita nak letak rujukan saja sebagai sumber rujukan kita. Yang kita nak tengok adalah questionnaire itu mengukur apa. Dia bukan mengukur tajuk, dia mengukur variable apa. Itu. Betul doktor, tapi daripada hasil soalan tu lah yang dia dapat tajuk dia. Kan doktor kan? Betul, sebab tempat je ubah cikgu ni. Tempat je tajuk dia tu lain-lain. Cuma kita nak uji variable yang sama, kita bolehlah guna questionnaire tu. Variable kita sama dengan orang kajian orang tu, tapi tempat dia biarlah dia tajuk dia, tapi variable apa kita nak kaji tu. Betul tak? Kita tengok. Jadi lebih kurang sama lah doktor kan, akan tajuk maksudnya akan lebih kurang sama. Tajuk tu aduh. Tak ada sebab bila kita ni tajuk dia ada IVDV. Questionnaire tu hanya mengukur satu variable. Jadi you tak boleh kata questionnaire tu mengukur tajuk. Dalam tajuk dia ada lengkap benda ni. Dalam tajuk dia ada ketiga-tiga variable ni. Tetapi questionnaire hanya mengukur satu ini, satu questionnaire lagi mengukur ini sahaja. So you tak boleh kata questionnaire itu mengukur tajuk. Okay, kalau saya ambil semua questionnaire tu, saya ambil yang diukur kecerdasan emosi, saya ambil juga diukur kemahiran kreativiti. Ni boleh tak buang tajuk tu daripada pemikiran? Buang tajuk. Sekarang ni kalau boleh cari questionnaire, kita tengok questionnaire tu mengukur apa? Mengukur kemahiran kreativiti ke mengukur kecerdasan emosi? Itu. Kalau dia mengukur benda yang sama, so boleh pakai. Tak ada masalah. Dan tajuk itu hanya letak dalam rujukan belakang. Itu je. Case close Case close. Rasa dia dah lagi pening. Buang tajuk tu daripada pemikiran. Kata orang pun jangan. Jangan kaitkan tajuk dengan questionnaire. Okey betul. Okey, saya tunjuk contoh yang kedua. Definisi operasi. Okey, mula. Okey, ini definisi konseptual media sosial. Okey, tadi saya dah tunjuk. Okey. Ini definisi umum ya. Okay. Ini adalah definisi operasi. Bila definisi operasi, dia ada ayat dia kat depan ni dalam kajian ini. Okay. So you highlight lah ni dalam kajian ini. Okay. So bila saya sebagai examiner, okay, bila saya baca definisi ini, saya dah tahu dah dia nak ukur apa, dia nak ukur benda ni saja. Nampak? Facebook, WeChat sehingga Instagram. Dan bila tengok dalam rangka konsep, saya tunjuk rangka konsep. Dia mesti tally dengan rangka konsep ya.
Okey. Ya, nampak Ini saya pernah tunjuk dah ni daripada awal-awal kelas dulu ya. Ingat lagi tak yang ni? Penggunaan media sosial ni, nampak? Kan? Ya? IB kedua ya. Penggunaan media sosial. Tengok dalam konsep dia ada Facebook, WeChat, Twitter sehingga Instagram. Ada 6 yang diukur di bawah media sosial. Okey. Bila kita tengok definisi operasi sama tak? Sama tak? Sama. Okay. Itu caranya. Itu caranya kita nak buat definisi operasi. Nah itu caranya juga examiner semak you punya definisi betul atau salah. Faham Okay, sama juga macam resonance tadi Tengok dalam definisi operasi ada emosi, optimis, mengurus diri. Okay. Tally tak dengan reka konsep? Ada tak? Ada. Ada. Optimis, mengurus diri. Ini adalah cara macam mana you nak define apa yang you nak ukur dalam kajian. Definisi operasi. Okey. Tetapi setiap satu bawah ni, subconstruct ini, emosi, optimis, mengurus diri ni, kita hanya define 1 ayat 2 ayat sahaja. Very short but precise. Okey. Tak perlu banyak panjang. Faham ya? Aku tak faham lagi definisi ni. Faham Okay, kalau ada siapa nak buat definisi operasi dan konseptual minggu depan boleh tunjuk kat saya contoh. Tapi jangan tapi buat dekat slide lah. Jangan buat dekat proposal lepas tu tunjuk kat sini memang tak nampak kecil sangat. Buat satu contoh, jangan buat banyak-banyak. Buat satu contoh boleh nak suruh saya tengok betul atau tidak cara yang menulis definisi tu boleh. Kadang-kadang bila kita buat sendiri baru kita tahu kat mana mistake kita. Tapi caranya macam ni sajalah. Contoh saya bagi ni pun dah banyak dah ni. Kemudian ini contoh definisi untuk personality. Ini yang atas, atas ni definisi, tengok yang atas ni definisi konseptual ke definisi operasi? Atas Konsep. Yang bawah dalam kajian ini operational definition. Very good. Faham dah tu. Kenapa yang bawah ni operational? Pertama dia kata dalam kajian ini, bila kajian ini mana kajian dia nak buat tu diukur personality Big 5. So dia kata Big 5 mengandungi 5 faktor utama untuk mengukur personality, iaitu extroversion, agreeable sehingga openness. Ada 5 personality type. Mana dia dapat 5 ni? Instrumen, Rangka konsep. Betul. Daripada isu rangka konsep, rangka konsep dia daripada mana? Daripada instrumen. Faham Ini saya beritahu tips bagaimana bila you viva ke you define proposal, how the examiner check whether you have written definitions correctly or not. Ini dia macam ni. Kalau definisi operasi dia check macam ni. Yang you mention dekat sini ada tak you ukur dalam questionnaire? Itu. PhD ke master sama je method dia. Yang atas tu konseptual tak ada masalah. You letaklah apa saja tak ada masalah. Sebab bukan nak ukur benda tu pun. Dia hanya memberi maksud istilah sahaja secara umum, kan? Yang penting kena betul tepat adalah definisi operasi. Kena ambil daripada questionnaire soal sidik. Kalau orang yang buat kualitatif ambil daripada mana? Sama juga daripada sini. Sebab tu bila kita buat rangka konsep untuk kajian kualitatif, kalau nak senang, letak siap-siap apa subconstruct bawah ni. You nak tanya dalam soalan temu buat.
apa keyword dia dalam soalan temu bual yang nak ukur untuk menjawab soalan kajian. So bila you letak siap-siap dalam ni, senang you nak define, betul tak? Nak define you tengok rangka konsep saja. Itu caranya. Dan ini juga you akan rujuk dalam bab 3 bila you menulis bahagian bila you kena perincikan apakah soalan temu bual you nak tanya dalam bab 3. Pun rujuk dekat sini juga. Okay. Kau katakanlah kajian ini kajian kuali ya. So dia dalam soalan temu bual dia akan tanya soalan berkaitan mengukur emosi, mengukur sifat optimis sampel dan mengukur daya tahan mengurus diri sampel. Dalam soalan temu bual dia. Sama je. Cuma kajian kuanti lain. Kajian kuanti kat sini dia tak boleh buat sendiri. Dia kena refer kepada questionnaire. Faham Alex faham Faham. Nampak macam ngantuk dah. Prof nak tanya boleh ke? Boleh. Kalau kualitatif, kalau kita buat ke konsep based on teori, boleh ke? Based on teori, boleh. Tapi you jangan ukur teori tu. Itu selalu sudah buat mistake. Rangka teori, semua orang ada rangka teori. Bila you kata teori tu tak payah masuk dalam rangka konsep lah. Tak payah. Kalau you nak masukkan boleh, tapi jangan jadikan dia IV atau DV sebab you tak mengukur teori itu. Teori itu hanya jadikan base. Kan? Sebenarnya you punya kajian berasaskan rangka teori tersebut. Kecuali you are testing the theory. Kan? Itu PhD level dah. Okay. Testing teori testing ni tak ramai pelajar sanggup buat, susah. Dan itu kuali lah tak ramai pelajar sanggup buat, susah. It's not easy to test the theory. Sebab you nak komen, nak kritik teori tu pula dan menghasilkan teori yang baru. It's very difficult. Hidayah. Doktor, saya nak tanya. Okey, contoh untuk definisi ni, kita nak... Jangan nak nyanyi. Ini Dok, kalau contoh kan tadi doktor bagi kalau macam kanak-kanak autism, kita kena define dia kan? Let's say kalau kita dalam kita punya proposal tu kita nak define, adakah kita kena define secara conceptual dengan operational? Ataupun kita pilih salah satu? Okey. Untuk sampel kita ukur tak? Kita ukur tak sampel tu? Tak. Sampel ni ke? Kita ukur variable. Yang ini yang kita ukur. Ada sampel tak dalam ni? Tak ada kan? Ada. So tak perlu buat definisi operasi. Buat definisi konseptual sudah memadai. Sebab dia adalah sampel. Dia bukan variable yang kita ukur. Faham Okay. Tapi kalau you buat kajian terhadap guru, tak perlu define. Semua orang tahu siapakah guru. Ataupun kajian pada pelajar, tak perlu define. Pelajar orang semua makruf lah. Kecuali pelajar itu ada khusus dia, ciri-ciri khusus. Contohnya macam autism, pelajar pintar cerdas. Tu kena buat definisi konseptual. Kalau doktor, prof, kalau lokasi macam mana? Kena define tak? Belajar di lokasi something tu. Lokasi tak payah. Contohnya SMK Ampang, tak payah. Jadi kalau murid pedalaman kena define tak? Tak payahlah. Okey, murid pedalaman tu you punya sampel. Ya. Okey, kalau murid pedalaman kena define sebab you kena define pedalaman tu apa yang dimasukkan dalam dengan pedalaman dalam you punya kajian. Okey. Jadi special dekat budak pedalaman ni Yelah. Dia jadi ciri-ciri yang khusus lah tu. Okey. Sebab pedalaman you tak kata murid sekolah menengah itu umum kan. Itu tak payah. Tapi kalau murid sekolah menengah di luar bandar, okey, kena define yang luar bandar tu. Jadi tak perlulah kita sebut lokasi dia, contohnya murid pedalaman di Sarawak, daerah apa-apa, tak perlulah. Tak payah. Jadi murid pedalaman sahajalah. Pedalaman tu merujuk kepada yang kita ukur tu pedalaman, apa ciri-ciri pedalaman tu.
Macam tu. Contohnya berapa puluh kilometer daripada pusat bandar yang tidak ada kemudahan internet contohnya. Yelah. Kan? Itu ciri-ciri kampung yang kita kaji tu. Prof, masih. Ada lagi soalan? Definisi saya nak bagi clear betul-betul ni. Siapa tak faham lagi definisi? Okay. So, alright. Okay. Yang ini saya dah tunjuk tadi apa yang perlu ada dalam bab 1 kan. Latar belakang kajian, pernyataan masalah saya akan tunjukkan lepas ini macam mana caranya. Okay, rangka konsep, objektif, soalan kajian, hipotesis, rangka teori ni dah settle, saya dah terangkan. Yang soal kata kajian berdasarkan teori itu rangka teori 1.7. Dia ada tajuk khusus untuk teori. Okay. So rangka teori ni pilih satu teori yang berkaitan dengan kita punya masalah kajian. Kalau tak ada satu teori, boleh guna 2 teori. Boleh ambil 2 teori. Okay? Sebagai rangka teori. So bila mula-mula kita kena jelaskan apakah konsep teori tersebut. Okay? Jelaskan dulu dalam 1 paragraf, 2 paragraf. Lepas tu kita kena relate teori itu dengan masalah kajian kita. Kena explain. Macam kenapa? Sebab kita kena justify kenapa teori itu menjadi pilihan kita sebagai rangka teori. Kenapa teori itu kita pilih? Teori ada banyak. Dalam banyak-banyak teori, kenapa teori itu yang kita pilih sebagai asas kajian kita? Itu kena explain. Ini kalau PhD dengan mode A, mode B sebab ada viva kan? Pelajar yang ada viva kena well prepared untuk rangka teori sebab examiner akan tanya you kena justify kenapa you pilih teori ini instead of other theories. Okay? Ya Nisa. Okey, doktor, sorry saya dengar kelas sambil drive nak balik rumah ni dengan anak. Tetapi saya ada soalan. Doktor, teori ni yang saya pernah tahu, teori ni tak semestinya bernama kan? Dia ada teori yang ada nama dan ada teori yang tak bernama. Bagaimana soalan saya, bagaimanakah kita nak mengenal pasti? Tak ada nama. Teori apa yang tak ada nama? Saya pernah macam mana saya pernah mengikuti kelas lah, tapi dia kata ada teori yang teori bernama dan ada teori yang tidak bernama. Maksudnya dia tak ada macam contohnya teori behaviorist, itu nama teori tu. Tapi ada juga jenis teori tak bernama. Adakah betul apa yang saya faham tu, doktor? Saya tak pernah jumpa teori yang tak ada nama. Sebab bila seorang yang nak develop teori, dia mesti namakan teori itu. Oh, okey. Maksudnya saya punya fahaman salah lah tu. Maksudnya memang semua teori ada nama. Ada nama. Alright. Okay. Macam you apa dapat anak. Kan? Mula sekali kita buat apa? Bagi nama. Bagi nama. Takkanlah you develop satu teori baru. Macam kita lahirkan anak lah. Tak ada nama. Fairul kata azan. Buat teori azan dulu. Okey. Okey, faham doktor. Jadi maksudnya kalau kita tengok tesis memang akan maksudnya akan dinyatakan nama teori itulah untuk setiap tesis tu memang akan ada lah nama teori dalam tu. Macam tu. Ada. Saya tak pernah jumpa tesis yang rangka teori dia tak ada nama teori. Okey, mungkin saya yang salah faham tu. Tak apa doktor. Terima kasih. Memang ada. Okey, boleh. Okey. Itu rangka teori. Doktor, kalau rangka teori, kalau kita ambil 3 teori, jadi 3-3 kita kena letak ke doktor? Kalau dalam dia punya kerangka dia punya dalam dia punya rajah dia, perlu ke? Rangka teori, kalau kajian kita melibatkan 3 teori, jadi 3 teori letak dalam rangka teori lah. Tapi teori ni biasanya dia ada rajah dia kan. Jangan suka-suka hati kita gabungkan teori tu dalam rajah, jangan. Rajah tu kita tak boleh ubah. Ya. Kita gabungkan penjelasan tak apa, tetapi rajah teori tu you kena letak dia separately. Ya.
Jangan you pergi letak dalam satu kotak, you gabungkan semua tiga-tiga teori tu, suka-suka hati letak anak panah sendiri. Tak boleh. Sebab itu bukan rangka konsep. Rangka konsep you punya sendiri tak apa. You buat sendiri kan rangka konsep. Teori tak boleh. Teori yang orang dah develop kan. Jadi kita tak boleh ubah anak panah ke sana ke sini tu, tak boleh. Kena pakai yang seperti mana asal lah. You lukis sendiri tak apa, tetapi ikut yang asal. Jangan ubahlah kotaknya, ditukar kiri duduk kanan ke apa, jangan. Dia macam tu, as it is. Jangan ubahlah teori tu. Penjelasannya tak apa, you boleh relate 2-3 teori tu, tak ada masalah. Dalam penjelasan boleh. Doktor, boleh tak nak tanya, kalau operational definition, quantitative research, dia punya operational definition based on instrument. Lepas tu doktor kata kualitatif operational definition tengok kepada construct yang akan ditanya dalam interview. Kalau mixed method sama. Kalau mixed method bahagian kuali ikut cara kuali, bahagian kuanti ikut cara kuanti. Buat dua lah maksudnya. Bukan buat dua. Sebab you punya, kan saya dah tunjuk bila you buat mixed method, objektif tu berbeza, betul tak? Katakan ada 4 objektif kan? Okay, betul 4 you buat mixed method, betul tak? Okay, faham. Based on objektif lah maksudnya. Ikut objektif. Jadi katakanlah objektif 1, 2 tu kuanti. Kan contoh. Jadi ikut cara kuanti. Objektif 3, 4 tu kuali. So ikut cara kuali. Okay. Lepas tu kan yang saya tengok slide doktor tadi, operational definition, doktor beritahu subcontract dalam personality tu. Lepas tu beritahu tak? Perlu beritahu tak macam higher scores indicate higher level of ni. Dalam definisi ke? Tak payah sebab itu dah scoring. Itu cerita bab 3. Okay. Dalam definisi kita hanya bagi maksud saja. Okay. Scoring, highest, lowest tu tak payah. Okay. Okay, terima kasih doktor. Okay, untuk subconstruct untuk subconstruct ini you tak tanya sebab you tak nampak lagi, nanti you buat baru you tahulah. Okay, saya nak tunjuk yang ni. Okay, dalam resonansi ni kan ada 3 subconstruct. Okay, dan kita nak buat definisi operasi yang merujuk pada kuesioner. Yang ni. Okay. Untuk kita kata dalam kerja ini resonansi melibatkan 3 aspek. Emosi, mengurus diri, optimis. Itu tak ada masalah. Macam mana nak define subconstruct ni? Mengikut kuesioner. Ini untuk kuanti mengikut kuesioner. Siapa tahu? Tak tahu Okay, sekejap saya cari kuesioner satu untuk you all ni. Okay. Contoh, ini bukan resonansi ini kuesioner lain. Saya bagi contoh macam mana you nak define, you nak ambil keyword daripada kuesioner tu. Okay. Okay, saya bagi yang ni lah senang. Okay, saya ambil yang ni. Okay. Yang ini, kuesioner ini dia mengukur penyelewengan seksual. Okay. Dalam penyelewengan seksual ini dia ada beberapa subconstruct je lah. Okay. So untuk subconstruct yang pertama ini soalannya 1 hingga 5. Okay. So saya tengok macam mana nak buat nak define subconstruct pertama. Okay, subconstruct pertama adalah perlakuan memegang. Okay, so ayat dia kat sini dalam kuesioner ni saya baca.
saya gemar memegang hidung rakan berlainan jantina. Okey. Yang kedua, saya gemar memegang leher rakan berlainan jantina. Yang ketiga, saya gemar memegang dada rakan berlainan jantina. So ini kita boleh letak keywordnya sentuhan. Contohnya. Sentuhan bahagian badan berlainan jantina. Nampak? So tak perlu letak saya gemar memegang hidung. Saya gemar, bukan. Itu bukan cara dia lah. Bukan kita copy satu-satu questionnaire tu, tak. Untuk define subconstruct tu hanya kita ambil keyword dia saja untuk gambarkan apa yang kita nak ukur. Faham ya? Okey. Contoh lain. Okay, contoh lain, ini questionnaire ini berkenaan dengan komitmen keagamaan. Okay. So, komitmen keagamaan ini, contoh pada tahun lepas berapa kerap anda menghadiri aktiviti keagamaan. Okey, di samping amalan keagamaan yang biasa, berapa kerap anda terlibat aktiviti keagamaan yang lain tempat anda. So, kita boleh rumuskan dua soalan ini adalah tentang aktiviti keagamaan. Betul tak? So, kita kata, kita define subconstruct ini sebagai melibatkan pengukuran pelibatan dalam aktiviti keagamaan. Kan, macam tu. Lepas tu tambahlah lagi sebab dia ada banyak lagi soalan kan. Itu saya tunjuk contoh dua soalan itu. Okay? Itu caranya kita nak define secara definisi operasi. Itu beza je. So definisi operasi ni kita betul-betul cerita kat situ apa yang kita ukur dalam kajian kita berdasarkan soal sidik. Okay? Kalau kuali berdasarkan apa yang dia nak tanya dalam soalan temu buat dan apa yang dia nak observe dalam pemerhatian. Analisis dokumen ke. So that's why bila saya ajar daripada awal untuk you buat ni, sebab bila you letak siap-siap dekat sini kan subconstructnya apa, senang. Bila buat definisi operasi hanya wujud rangka konsep saja. Senang. So tak payah baru buat definisi baru nak fikir kan. Macam tu. Sebab nanti bab 3 pun macam tu juga. You kena explain juga subconstruct tu dekat bab 3. Apa yang nak ukur semua tu. So dia tak dapat lari daripada rangka konsep juga akhirnya. Okay, jelas ya? Okay. Prof, Ya. adakah keberangkalian definisi konseptual tu sama dengan operational, kita ulang benda yang sama? Tak apa. Mungkin ada satu dua keyword tu sama. Tak apa sebab dia memang menjelaskan benda yang sama kan. Tak ada masalah kalau sama. Right, terima kasih. Tapi dia memang tidak akan 100% sama. Sebab itu you gabungkan beberapa rujukan untuk konseptual. Manakala yang operasi yang kita ukur dalam kajian kita sahaja. Jadi tak akan 100% sama. Ada yang sama sikit-sikit itu biasalah sebab dia menerangkan variabel yang sama. Cuma aspek pengukurannya berbeza. Yang kita rujukan orang dengan apa yang kita ukur dalam kajian kita. Okey doktor, saya ada soalan doktor. Okey, andai kata saya menggunakan teori pembelajaran berasaskan pengalaman, jadi kita kena ambil sebiji lah apa rangka teori tu. Kita letak dekat penulisan kita dan kita nak kena huraikan dan kaitkan dengan penyataan masalah yang kita dah jelaskan. Ulang balik. Okey, katakanlah saya pilih teori pembelajaran berasaskan pengalaman. Sebab tajuk saya pun amalan pengajaran berkesan guru kan. Jadi kita kena ambil model tu sebiji yang sama dengan model asal tu, kita letak dekat penulisan kita dan kita kena explain lah, kena elaborate lah setiap satu komponen dalam teori tersebut. Itu macam tu doktor. Okey. Memang kita ambil sebiji
dia punya teori tu sebiji kita tulis dekat bawah raka teori tu. Okay, so kita explain everything about the theory. Siapa develop teori tu, tahun berapa, teori ini apa-apa kan. Kemudian apa konsep asas teori tu. Teori ni contohnya memberi penekanan tentang peranan kognitif dan interaksi dalam perkembangan manusia, contohlah. So kita explain benda tu dulu. Apa yang dijelaskan oleh teori itu kita explain dulu. Last kali baru kita explain macam mana how the theory is related to our research problem. Macam tu. Okay. Untuk moksi kena buat juga tetapi dia ringkas je. Dia tak perlu detail sangat penjelasan tu. Lebih kurang 1 muka surat, 2 muka surat sudah memandai. Ya. Ni kalau moksi dia ringkas je. Dia buat juga, dia kena buat juga tapi ringkas. Dia tak perlu dan teori tak perlu banyak, satu teori sudah cukup untuk moksi. Ya. Kalau mungkin doktor, berapa teori seelok-eloknya? Kalau PhD lah ataupun master mungkin. Dia tidak ada undang-undang mengatakan berapa teori yang cukup. Ya, dia mesti teori yang kita jadikan rangka teori mestilah teori yang related to our research problem. Katakanlah kita punya research problem tu kita ada sampai 5 variable, okay? Dan kita jumpa rangka teori, tak jumpa satu teori yang boleh explain keseluruhan masalah kajian kita. Hanya you kena letak 3 teori contohnya. Bila 3 ini kita gabungkan penjelasan dia, baru boleh explain the whole research problem. Dia ambil 3 lah. Kalau 2 sudah memadai, 2. Kalau 1 sudah memadai, ambil 1 je. Dia tak ada rules of thumb kata berapa teori, tak ada. Ya? Oh, maksudnya dia kena tengok balik lah dalam objektif kita nak ukur pasal apa. Tengok rangka konsep je. Tak perlu tengok objektif. Tengok rangka konsep je. Apa variable tu. Okey. Macam tu je. Ya? Okey, terima kasih doktor. Okey, kalau tak ada soalan tentang definisi, saya nak teruskan pada cara menulis pernyataan masalah. Ini memang masalah. Okay? Ini kalau dengan student saya pun kadang 10 kali cek pun salah lagi. Ini paling susah nak tulis. Ya? Okey, untuk pernyataan masalah duduk dekat lecture 2 lecture 2. Okay. Okey, apa yang perlu ada dalam pernyataan masalah? Okey, dalam pernyataan masalah, perenggan yang pertama you kena beritahu, perkenalkan dulu isu itu secara umum. Contoh, kalau you nak kaji tentang masalah pembelajaran online kan, so you perkenalkan dulu isu itu, isu yang berlaku dalam pembelajaran atas talian. Okey, secara umum. Ya. Okey, dekat sini, dekat yang perenggan pertama ni, you boleh masukkan, you kena masukkan fakta. Ya, fakta bermaksud bila fakta mesti ada rujukan. Dan rujukannya mesti the latest 5 years punya reference. Kenapa kena ambil yang latest 5 tahun? Tak boleh ambil yang lama. Kerana ini adalah rujukan utama dalam you punya isu kajian. Kalau you ambil yang tahun 1998, isu tu dianggap tidak relevan lagi untuk dikaji. Faham Kenapa perenggan pertama ini mesti rujukan yang terkini. Kalau tahun 2021 lagi baik. Terutama yang PhD sebab nak verify tak tahu bila tu. 3 tahun lagi ke, 4 tahun ke, 5 tahun lagi ke, 8 tahun lagi tak tahu kan. Jadi jangan ambil rujukan yang lama-lama lah. Masa you kena reserve lagi 5 tahun untuk you verify tu. Ya? Macam tu. Ya? Jadi rujukan yang kita letak fakta dekat perenggan pertama dalam penulisan pernyataan masalah mestilah 5 tahun terkini. Ya? Sebaiknya tahun ni ataupun tahun lepas. So itu baru lagi isu tu. Okay. Data kalau ada. Data ni maksudnya contoh kalau kita nak buat kajian tekanan kerja di kalangan jururawat contohnya.
So kita letak kat situ kajian statistik menunjukkan contoh 25,000 jururawat mengalami tekanan tinggi, tekanan kerja tinggi. Tu ada rujukan dia. Itu maksudnya data. Itu penerangan pertama. Penerangan pertama ni kita perkenalkan dulu isu apa kita nak kaji. Bukan kajian kita lagi. Tapi isu tu tentang kajian kita. Kita nak kaji tentang tekanan kerja jururawat kan. Jadi kita perkenalkan dulu apa isu dalam kerjaya jururawat ini yang berkaitan dengan stres. Itu. Okey. Lepas tu bila masuk perenggan kedua, okey, untuk PhD kemungkinan 1-2 perenggan untuk general issue ya. Okey. So PhD dia banyak sikit variable. Okey. Yang bila masuk perenggan kedua untuk master lah ni okey, kita mula kecilkan kita punya skop kajian. Kecilkan skop kajian. Kalau tadi kita cerita secara umum apa yang berlaku dekat Malaysia ke, kat luar negara ke, boleh. Okey. Lepas tu kita kecilkan skop kajian kita. Kita specific problem focus tu, kita one narrowly defined problem. Kita kecilkan penerangan itu terhadap variable kajian kita sahaja. Okay. So kita kata tekanan kerja di dalam kajian ini skop kajian ataupun skop kajian ini memberi fokus kepada masalah tekanan kerja jururawat yang dikaitkan dengan personality dan juga motivasi kerja di kalangan jururawat di hospital contohnya. Kan? Di hospital kerajaan contohnya. So, perenggan kedua kita kecilkan dia punya penerangan tu pada kajian kita pula, skop kajian kita. Okey. Lepas tu apa dia Runisa? Doktor, untuk isu itu kita boleh berdasarkan pengalaman atau harus ada data? Harus ada yang sudah dikaji. Harus ada rujukan. Kita dalam penulisan tesis kita tak boleh kata berdasarkan pengalaman saya di tempat kerja, cikgu-cikgu semua mengalami tekanan sebab bergaduh dengan pentua. Tak boleh. Okay? Mesti ada kajian. Mesti ada kajian yang dah buat. Okay? Terima kasih. Mesti ada rujukan lah. Ya? Mesti ada rujukan. Okay. Ataupun you kata saya ingin menjalankan kerjaan ini kerana saya sendiri mengalami tekanan kerja yang tinggi. Tak boleh. Tak boleh jadi apa saja citation mesti ialah berdasarkan rujukan kajian. Bukan rujukan pengalaman kita. Dia tak pakai, dia tak terima. Ya. Ya Ida. Doktor, tapi bisakah misalkan kita juga punya pengalaman doktor, tapi kita combine-kan dengan kita taruh satu teori yang dimana teori itu bisa connect dengan apa yang kita punya pengalaman doktor? Itu teori dah jadi rangka teori. Ini penyataan masalah lain. Ke apa maksud you? Okay. Maksud saya dokter seperti ini, misalkan sekarang kita punya kajian, kita punya pengalaman dokter di dalam suatu kaedah atau pendidikan seperti itu dokter, lalu kita ingin menambahkan suatu suatu statement atau opini dari kita sendiri, tapi kita menambahkan melengkapinya dengan suatu teori juga dokter yang menunjukkan teori yang kita letakkan di suatu Okey, kalau you nak cerita masalah pengalaman bukan di pernyataan masalah you boleh selit dekat bahagian latar belakang kajian. Okay, tapi bukan pernyataan masalah. Pernyataan masalah semua mesti ada citation. Okay? Rujukan semua mesti yang bercitation lah. Okay? Okay. Kalau latar belakang tu bolehlah masuk. Tapi biasanya examiner dia tak nak pakai. Even rujukan newspaper pun mereka tak terima. Okay. Okay, lepas tu kita
Okey, doktor. Okey. Thank you, doktor. Tadi doktor, tadi doktor kata citation surat khabar tak boleh. Kalau macam statistik macam daripada JKM ke, daripada JKM boleh. NHS ke. Itu daripada JKM tak ada Boleh. masalah. Daripada JKM tak ada masalah. Ada juga soal khabar ni ramai examiner tolak. Even student saya ni jenis tak kisah. Kalau saya jadi examiner saya terima je yang soal khabar punya rujukan. Tapi biasanya masa viva bila saya dengar komen daripada pemeriksa lain, mereka memang tak terima. Even student saya pun kena reject rujukan data yang dia ambil pada soal khabar. Dia examiner dia daripada UM dia tak terima. Macam tu. Okay, so cuba elakkan lah. Okay, cuba elakkan. Okay. Okay. Bila masuk perangan ketiga, kita kena beritahu apakah research gap kajian kita. Okay. Research gap kajian kita. Okay. Apa dia research gap? Siapa tahu? Jurang kajian kita. Tak tahu. Okay, research gap. Ni, okay. Research gap is a research question or problem which has not been answered appropriately or at all in a given field of study. Itu research gap. Maknanya dia ada lompang lagi dalam kajian lepas yang tidak terjawab. Itu research gap. Ataupun yang orang lain juga masih nak kaji, doktor. Itu salah satu makna dia lah. Maknanya ada lagi benda yang orang tak kaji tentang hal itu. Tentang isu itu. So kita nak kaji. Okay, itu research gap. Okay, research gap ni ada banyak makna juga, banyak jenis. So ini di antaranya, okay, evidence gap, knowledge gap, kita boleh jelaskanlah yang kita punya tu mana satu. Biasanya PhD memang dia nak something yang baru, yang orang tak buat lagi kalau PhD. Kalau sekadar MOOC C, MOOC A, MOOC B ni tak ada masalah. Okay, kajian orang dah buat tak ada masalah, tetapi kita kena jelaskan gap tu dari segi apa. Kemungkinan dia sampel lain, kita sampel lain. Itu population gap yang last ni. Ataupun theoretical gap. Jadi bagi saya jelaskan dulu. Nanti kan tak faham. Okay. Theoretical gap ni kemungkinan kajian lepas digunakan teori lain, so kita gunakan teori lain. Okay. Empirical gap pun sama. Okay. Method gap mungkin kajian lepas banyak guna kajian kuali, kita kuanti. Itu juga research gap. Okay, practical knowledge gap. Okay, knowledge gap, ini knowledge gap dari segi knowledge lah. Evidence gap. Jadi dapatan di orang lain, kemungkinan kita nak kaji ni kepada sampel yang lain, di kemungkinan dapatan kajian kita lain. Itu juga adalah research gap. Okay, tapi untuk kajian PhD, dia biasa examiner nak something yang baru. Something yang baru. Itu yang PhD lah. Bukan hanya berbeza sampel. Biasanya PhD kalau sekadar berbeza sampel daripada kajian lepas, kurang sikit lah. Kurang tu maknanya kemungkinan examiner akan minta ubah. Itu. Tapi dia biasanya nak kajian yang baru lah kalau PhD. Okay, faham Itu research gap. Okay. Lepas tu okay. Lepas tu peringkat keempat, kita jelaskan apa kita punya objektif kajian. Okay, objektif kajian tu you all ada 4, ada 5, ada 3 kan. Jadi tak perlulah masukkan ke semua, buat satu ayat sahaja. Okay. So objektif utama kajian ini adalah untuk apa kan, untuk mengkaji apa, untuk mengenal pasti apa kan. Jadi satu ayat sahaja. Dan lepas tu kita jelaskanlah konstruk-konstruk kajian kita berdasarkan apa? Berdasarkan rangka konsep. Okay. Sebab tu rangka konsep kita buat mula-mula sekali. So kita rujuk rangka konsep, kita explain IV dan DV. Dan kita support dengan literature. Okay, kat sini. Tapi dia tak melirik-lirik tau. Memang kita just bagi tahu kajian sekian-sekian, dia kaji IV ni dengan DV ni. Okay, kajian ni pula kaji IV ni, DV ni. Dan mereka mendapati gini kan. Dia macam
very short punya explanation. Tak macam bab 2 lah. Bab 2 tu literaturenya detail, bagi tahu kan ada peta kajian semua, tak payah. Ya. Okay. Kemudian kita jelaskan juga apa metod kajian kita, nak buat kuali ke kuanti. Okay. Nama sekolah semua tak payah beritahu kat sini ya. Nama sekolah semua bab 3 ya. Jangan masuk dekat penyataan masalah. Okay. Target group ni sampel kajian kita siapa, di kalangan guru ke, di kalangan pelajar ke, pelajar universiti ke, SMK ke. So kita beritahu lah satu ayat. Tak perlu panjang-panjang ya. Okay. Dan last sekali, perenggan terakhir. Ya, kita kena jelaskan mengapa kajian ini penting. Mengapa kajian ini perlu dijalankan? Mengapa pentingnya kajian ini? Okey, kalau PhD dia kena buat juga jelaskan dalam perenggan yang terakhir ini, selain daripada mengapa kajian ini apa dipanggil, ini rasional kajian lah. Nombor 8 ni rasional kajian ya. Selain pada jelaskan rasional kajian, pelajar PhD dia kena jelaskan apakah expected contribution daripada kajian itu. Apakah jangkaan sumbangan kajian. Sebab bila pelajar PhD bentang proposal, examiner akan tanya, soalan famous adalah apakah jangkaan sumbangan kajian anda. Sebab apa dia tanya sumbangan? Sebab dia nak tengok impact kajian itu besar atau tidak. Macam tu. Okey, untuk kajian yang hanya ada dua IV, okay, untuk kajian yang hanya 2 IV, 2 hingga 3 muka surat sahaja penulisan pernyataan masalah. Ya. Pernyataan masalah ni dia berbeza dengan latar belakang kajian. Latar belakang kajian yang boleh tulis sampai 3-4 muka surat tak ada masalah. Pernyataan masalah tak. Pernyataan masalah dia very short and precise, padat dalam tu. Dia pendek je tapi padat. So untuk kajian yang hanya ada 2 IV, 1 DV, 2 hingga 3 muka surat sahaja. Kalau lebih tu maknanya you dah merepek dah. You dah masukkan benda yang tak perlu dalam tu. Dan hati-hati dalam pernyataan masalah, selalunya student pergi masukkan variable yang dia tak kaji pun, dia dijelaskan dalam tu. Ini selalu berlaku. Even pada PhD pun buat mistake ni. Ya? Variable tu dia tak kaji tetapi dia jelaskan sampai 3-4 paragraf tentang variable itu. So bila saya tanya, saya tengok rangka konsep, you tak kaji, objektif you tak kaji tentang ni, tetapi kenapa pernyataan masalah you explain tentang ni? Lepas tu dia kata, oh saya tersilap. Selalu berlaku begitulah masa viva. Ya? So masa proposal tu dah kena betul-betul ni dah pernyataan masalah. Ya? So pernyataan masalah ni dia mesti apa yang ada dalam rangka konsep sahaja kita explain. Okay? Variable lain jangan masukkan dalam rangka konsep. Okay? Dalam pernyataan masalah. Okay? Kalau latar belakang tak apa, you nak relate dengan variable yang you tak kaji tak apa, tak ada masalah. Yeah? Tapi pernyataan masalah dia betul-betul menjelaskan rangka konsep. Dan jadi you kena explain you punya IV dan DV sahaja. Jangan masukkan IV lain yang you tak kaji ya dalam pernyataan masalah. Ya? Dia strict sikit lah pernyataan masalah ni. Ya? Cara penulisan dia. Prof, untuk pernyataan masalah ni kita nak kena kait-kaitkan tak IV dengan DV tu? Baru je saya sebut. Okey. Tak, maksudnya pecah-pecah lah, maksudnya DV1 dengan IV1 dengan DV. Macam yang kita buat hari tu lah yang kita ada bagi part tu kan. Kenal pasti dengan hubungan tu kan. Boleh. Terpulang. You nak combine 3 variable sekaligus explain pun boleh. Asalkan ada. Okey. Asalkan ada penjelasan tu tentang variable. Okey. So ini contoh untuk menulis pernyataan masalah Okey. 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 Ini yang paragraf pertama Okey. Okey, kajian ini dia nak kaji tentang isu keselamatan di tempat kerja. Okey. So dia cerita general issue dululah paragraf pertama. So, isu utama dalam kajian ini berkaitan dengan tahap prestasi keselamatan di Malaysia yang masih di tahap kritikal. So letak rujukan 5 tahun terkini. Kenapa? Sebab kalau you ambil rujukan lama, you punya kajian akan dianggap sebagai tidak relevan lagi sebab isu itu dah lama, dah lapuk. Okay. Kemudian Undang-Undang Keselamatan Malaysia telah menunjukkan beberapa kemajuan namun masih terdapat beribu pekerja cedera dan terbunuh. Ini fakta. Bila you mention ayat macam ni, you kata beribu pekerja cedera dan terbunuh. Ini fakta. Jangan reka sendiri ayat ni. So dia mesti ada rujukan yang kata beribu pekerja cedera dan terbunuh. Okay.
ini pun selalu student buat mistake sebab dia tak letak rujukan. Dia kata saya setahu saya lah, saya macam daripada pengalaman saya dapat tahu ada ramai yang cedera terbunuh. Tak boleh. Dia mesti nak rujukan ni dalam penulisan. Mesti ada rujukan. Okay. Ini menunjukkan kesedaran atas keselamatan kesihatan masih rendah. Ya, serta perlu ditingkatkan. Siapa yang kata yang masih rendah? Ada rujukan. Sebab tu kau tengok dekat sini nampak saya kata fakta dan data. Ya. Itu. Okay. Kemudian pernyataan ini turut disokong oleh bla statistik kemalangan Indonesia oleh Pertubuhan Kesihatan Sosial PKSO pada tahun 2016 telah melaporkan lebih 60,000 kes kemalangan berlaku setiap tahun. Kajian ini pada tahun 2018. Pelajar ni Viva tahun 2018. Okay. So dia ambil data 2015. So itu masih terkini lah. Okay. Sebagai contoh tahun 2015, 2014 ada letak semua statistik tu. Okay. Daripada PKSO dia dapat. Okay. So ini adalah cara menulis perenggan pertama. Cara kita memperkenalkan isu yang kita nak kaji secara umum dulu. Okay. Alright. Doktor, maaf mencelah. Saya ada soalan. Okey, kalau statistik itu, kalau macam tadi contohnya pelajar itu memberikan angka macam 60,000, tapi kalau statistik kita masukkan nilai min boleh ke doktor? Nilai min macam mana tu? Ayat macam mana yang nak buat? Contoh macam okey, telah menunjukkan statistik bahawa perancangan PDPC dengan kemejadian murid dari aspek akademik menunjukkan kolerasi positif yang lemah dengan nilai R sama dengan 0.291 dengan arah signifikan. Oh, tak payah tu. Saya macam adalah baca kan. So saya nak tanya, boleh ke guna benda tu? You boleh hanya ambil dia punya dapatan kajian. Okay, boleh ambil. Citation tu boleh ambil dapatan kajian, tapi dia punya nilai R, dia punya chi-square semua tak payah letak. Okey. Okay. Habis statistik tu macam mana kita nak jumpa doktor? Yang itu you letak dekat literature review, dia punya data tu. Chi-square berapa semua tu letak dekat literature review, tak apa. Kan? Tapi dalam masalah ini, you hanya bagi tahu, okay, ada kajian sekian-sekian mendapati faktor apa-apa mempengaruhi DV sekian-sekian. So buat citation rujukan tu dan kurungan. Itu je, tak perlu letak dia punya value. So maksudnya kalau statistik tu kita tak jumpa pun tak apalah, kita just masukkan citation dia lah, dia cakap macam ni kan. Boleh. Yang statistik tu kalau you punya isu tu melibatkan ada data lah. Contohnya macam yang tadi isu keselamatan, dia ada jumpa data masuk. Kalau tak ada tak payah. Okey, ini perenggan kedua dan perenggan ketiga Yang mana ni kita mula masuk skop kajian kita. Daripada isu yang besar tadi, kita nak kecilkan skop tu pada skop kajian kita. Okey. Keselamatan pekerja di Malaysia telah mendapat perhatian daripada beberapa pekaji lepas. Di antaranya, ini kita sebutkan beberapa citation daripada kajian di Malaysia yang mana buat tentang isu keselamatan tempat kerja. Okay. Hasil kajian mendapati salah satu punca pada isu, ini yang menjawab soalan siapa tadi, Izzat Ini menjawab soalan Izzat tadi. So kita tak perlu letakkan nilai R, nilai apa, tak payah. Kita just bagi tahu isu ini telah dikaji oleh beberapa pekaji sebelum ini. Okay. So kita buat citation nama pekaji tu, lepas tu kita kata hasil kajian mereka ini mendapati salah satu punca. Ini kita beritahu ini ayat macam ni saja. Tak perlu letak value. Okay. Salah satu punca kepada isu prestasi keselamatan disebabkan oleh kelemahan iklim keselamatan. Tu ada rujukannya. Okey, tentu. Ya, ini adalah kajian daripada pelajar UTM Skudai. So far saya dah beberapa kali jadi examiner untuk pelajar UTM. Di antara tesis yang paling baik antara IPTA kat Malaysia ni pelajar UTM Skudai dia punya kualiti tu penulisan memang bagus. USM, UTM, okay. Itu antara yang saya boleh buat contoh pada you all lah. Ini contoh daripada pelajar UTM Skudai. Pelajar USI
saya tak jumpa lagi yang betul-betul bagus yang saya boleh buat contoh cara penulisan pernyataan masalah dia. Okay. Kemudian teruskan berdasarkan kajian-kajian lepas terdapat beberapa faktor dikaitkan dengan iklim keselamatan, di antaranya adalah disenaraikan daripada kajian lepas. Namun begitu, nampak dia nak kecilkan skop namun begitu kajian ini akan memberi fokus pada 5 faktor saja. Inilah research gap. Kajian lepas dah kaji dah. Banyak dah kaji tentang keselamatan ni. Tetapi dia nak kaji 5 faktor ni saja. Berdasarkan teori apa? So itu menjawab juga soalan daripada Ida tadi. Sebab tu saya kata bagi saya explain dulu, jangan sibuk nak tanya soalan lagi. Bagi saya tunjuk satu-satu explain sampai habis. Lepas tu tanyalah, nak tanya pun. Faham yang ni? Ini ada research gap dia. Kajian empirikal yang mengkaji faktor tersebut masih kurang. Terutama dalam sektor pembuatan elektrik. Ini juga research gap sebab dia nak kaji sektor pembuatan elektrik di Malaysia. Kajian lepas di Malaysia tidak ada, kurang lagi mengkaji dekat sektor pembuatan elektrik. Oleh itu kajian ini perlu dilakukan untuk mengisi jurang yang wujud dalam literature dengan mengkaji sejauh mana ayat objektif untuk mengenal sejauh mana faktor iklim, keselamatan dan bla 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 5 faktor tadi mempengaruhi keselamatan pekerja di tempat kerja. So satu ayat macam tu saja objektif, cukup. Ini satu cara yang terbaiklah untuk you menulis pernyataan masalah. Nampak dalam satu perenggan ni semua ada. Sebab tu saya kata pernyataan masalah tak perlu panjang. Dia pendek tetapi dia padat. Doktor, boleh tanya tak, yang kajian empirikal yang mengkaji faktor-faktor tersebut masih kurang, tu data ke, fakta ke atau pendapat? Masih kurang, dia tahu kat mana? Ini kena ada rujukan. Ada rujukan ada rujukan, maknanya ada orang yang kata. So berdasarkan kata-kata dia, kita cite dia punya kata-kata tu, kita buat kajian ni sebab orang tu kata kajian tentang ini masih kurang di sektor pembuatan elektrik. Ataupun kalau boleh juga daripada kita, sebab kita letak evidence tadi kat atas ni, kita dah letakkan kajian lepas dekat Malaysia. Saya kata kat sini sebutkan beberapa nama kan. So daripada kajian-kajian ini, contohnya tidak ada satu pun yang kaji sektor pembuatan elektrik. Kan? Boleh juga macam tu. Daripada kita sendirilah. Analisis yang kita buat sendiri. Boleh? Tapi kita kena letak evidence lah, yang kajian-kajian lepas tu dia tak kaji sektor pembuatan elektrik. Kemungkinan dia kaji sektor pembinaan. Selalunya isu keselamatan ni sektor pembinaan lah yang selalu berlaku kemalangan. Lepas tu seterusnya, penengah seterusnya jelaskan tentang konstruk kajian. Yang ini yang ada dalam rangka konsep. So kita relate lah IV dan DV tu, kita explain berdasarkan kajian lepas. Buatlah 1-2 paragraf cukup, tak perlu banyak sebab variable tak banyak kan. Kemudian yang akhir sekali adalah rasional kajian. Mengapa kajian ini perlu dilakukan, apa sumbangannya nanti. Maksudnya di sini apakah kepentingan kajian ini, dan juga rasional kajian ini. Semua ini dah 1 paragraf sahaja kita explain. So lebih kurang 2 muka surat atau 3 muka surat sahaja kalau variable you adalah IV ada 2 saja. Tak banyak lah. Ini contoh yang bagus lah. Yang saya tunjuk ni contoh yang bagus. Ni pelajar UTM. Saya jadi examiner pelajar ni lah. So masa saya baca tu saya rasa sangat well written lah. So saya nak share dengan pelajar-pelajar saya lah. Lepas tu ini macam contoh penulisan pernyataan masalah ini. Saya jadi examiner ni kepada pelajar usilah ni. Yang ini you tengok you tengok yang salah baru you boleh banding yang mana yang tadi dengan yang ni. Yang kajian ini ke pelajar ini dia tentang ketagahan internet di kalangan pelajar sekolah. Itu tajuk dia tentang ketagahan internet. Ini penengah pertama pernyataan masalah pelajar tersebut. Masalah sosial meningkat di Malaysia. Siapa yang kata tak ada rujukan langsung?
Dia yang kata, okey. Dia yang kata. Okay. Dia mesti ada citation ya. Okay. Lepas tu statistik daripada polis mengenai jenayah. Okey, jenayah dia ada ayat dia bla bla bla. Ni saya ambil rekan-rekan je lah Jenayah indeks sangat tinggi. So dia dapat daripada polis, dia kata statistiknya menunjukkan jenayah indeks sangat tinggi. Rujukan tak ada, statistik pun tak ada. Okay, dia kata statistik tapi statistik ni tidak diberi. Rujukan pun tak ada. Ini ayat dia sendiri. Okay. Masalah social dementia adalah penyalahgunaan bahan terutama dadah. Kat sini saya dah confuse bila baca sebab tajuk dia ketagihan internet tetapi penerangan ketagihan dadah. Dia dah kat sini dah lari daripada tajuk, dah lari pada rangka konsep. Okay. Menurut data daripada ADK, so ADK dadah. Okay. Ini satulah menjadi persoalan juga bila baca. Okay. Sistem pendidikan Indonesia menggalakkan penggunaan teknologi maklumat dan remaja banyak menghabiskan masa depan komputer melalui internet. Okey, internet bukan sahaja digunakan untuk pembelajaran tetapi juga untuk komunikasi, pendidikan dan juga hiburan. Ini okey lagi. Okey, berkaitan dengan internet. Okey, menurut bla bla bla, internet digunakan, ini ada rujukan dibuat internet digunakan oleh pelajar pasca siswaza untuk mencari bahan dan aktiviti di tempat kerja. Menurut bla bla, social networking adalah aktiviti yang digemari di Malaysia. So dia nak kaji apa sebenarnya? Sekejap social networking, sekejap internet, sekejap ADK, dadah. Okay. Kat sini dah 3 benda saya dah confused. Okay. Kemudian paragraf ini pula seterusnya dia kata internet diperkenalkan di sekolah untuk meningkatkan pembelajaran. Okay, kita terimalah. Okay, walau bagaimanapun statistik menunjukkan ramai pelajar mendapat markah yang rendah dan tabiat pembelajaran teruk. So sekarang ni dia nak cerita apa sebenarnya? Prestasi yang teruk? Kan? Lepas tu statistik pun tak ada data. Dia kata ada statistik. 2 kali diberitahu dalam program pertama ada statistik, disebut statistik tapi tidak ada data yang dinyatakan. So ini adalah contoh penyataan masalah yang salah. Lepas tu saya kata dalam penyataan masalah variable yang kita kaji yang ada dalam rangka konsep sahaja yang kita sebut. Jadi yang dadah kita tak kaji kan? Jangan sebut. Jangan sebut. Okay. Apa lagi? Kalau kata ada statistik, jangan. Kalau tak ada statistik, jangan sebut statistik ni. Cari penyakit lah. Yang terutama yang ada VEVA lah. Yang nak bentang kan, yang tak ada VEVA ni tak ada masalah. Yang MOKSI ni kan, MOKSI ni dia orang check, you tak perlu bentang kan. Dia orang akan semak dan dia tengok banyak salah, dia potong makan macam tu je lah kan. You tak perlu menjawab, tak perlu defend. Yang saya risaunya yang kena bentang ni. Yang kena defend proposal dan juga VEVA. Macam tu. Okay? Prof nak tanya boleh ke? Ya. Macam ni, macam saya punya kajian berkenaan dengan portal delima kan? Portal delima? Yang portal delima yang KPM buat tu penggunaan. Tapi ikutkan LR kajian portal delima ni tak ada lagi sebab dia baru launch 2020. Okay, so saya nak ambil sebelum portal delima wujud dia buat VLE Frog. KPM guna VLE Frog. So macam mana saya nak buat dalam bahagian penyataan masalah? Perlu ke saya kaitkan dengan VLE? Siti Awani mod apa? B. Mod B, okey. Kalau tak nak mod B kena bentang kan? Okey. Kalau tak nak pening kepala, jangan buat kajian yang orang tak ada buat lagi. Sakit kepala nak cari literature. Itu je nasihat saya. Buat kajian yang dah banyak orang buat, senang kita nak menulis. Kalau kita orang pertama yang buat, pening lah. Peningnya maknanya kita yang kena start daripada zero. Maknanya tak ada rujukan, tak ada literature, questionnaire tak ada. Nak develop questionnaire baru, pening kepala tu. So better buat benda yang lebih mudah. Sama juga you akan dapat segi yang sama je. Okay. Thank you Prof. Okay, so nampak kenapa contoh yang kedua tu salah penyataan masalah dia. Nampak okay. Itulah cara menulis. Okay, daripada penulisan penyataan masalah tadi adalah daripada ke konsep ni inilah ke konsep dia. Dia adanya PhD. Okay, so ini kajian dia ada moderator dia, ada personality lah. So, ini semua dijelaskan dalam penyataan masalah. Semua ni dijelaskan dalam penyataan masalah.
kita dah dekat pukul 7 ni. Okay, ada soalan lagi? Sebelum kita akhirkan kelas kita. Malam ni tak ada kelas ya sebab saya ada bengkel. Sampai pukul 12 malam ni. Bengkel. 3 hari. Ikutkan saya tak boleh buat kelas ni petang ni. Ya? Tapi saya buatlah juga sebab mengenangkan you all ni lah. Saya buat juga ni. Ya, sebab kalau bengkel kat mana doktor? Doktor bengkel kat mana? Bengkel tu di Ipoh. Doktor, sorry nak tanya lagi pasal questionnaire juga lah doktor. Kata kalau saya ada 2 IV kan, jadi satu IV tu saya guna questionnaire daripada apa yang daripada seorang ni. Lepas tu untuk mengukur IV kedua tu saya guna questionnaire daripada ni. Boleh ke doktor? Boleh. Maksudnya saya boleh? Boleh. Dia tak mesti ambil daripada rujukan yang sama. Tak apa. Okey. Faham lah. Apa tu doktor kata dia tidak berdiri pada tajuk. Okey. Sebab tu saya suruh Nick buang tajuk tu daripada dalam kepala. Jangan fikir pasal tajuk. Okey, jadi doktor. Yang lepas tu. Okey, kalau katakanlah dalam satu set question tu dia ukur kepuasan pelanggan dengan tindakan ibu bapa. Contoh dia kan. Kepuasan dengan tindakan. Jadi saya nak buat pasal kepuasan saja. Untuk nak ambil daripada soalan dia tu. Jadi saya ambil questionnaire yang ukur kepuasan sahaja. Ya. Kan? Saya tak payah guna yang tindak balas parents tu kan? Questionnaire tindak balas parents tu saya tak payah guna kan? Maksudnya saya tidak menggunakan keseluruhan set. Saya ambil separuh saja. Okey, dia macam ni. Tengok balik rangka konsep. Dalam rangka konsep kita, IVDV tu ada tak kita ukur yang parents tu? Yelah, adalah. Yang adalah. Kalau ada kena ukur lah. Tapi dalam dia punya questionnaire kan ada part-part dia doktor. Ada yang part dia ukur kepuasan, ada yang part dia ukur tindak balas parents. Jadi itu saya tanya tadi, dalam IVDV tu ada tak yang parents tu? Yang saya punya? Yang saya punya mungkin ada satu saja yang kepuasan. Yang tindak balas ibu bapa tu tak ada? Okey. Yang tidak balas ibu bapa tu adakah di dalam questionnaire yang sama yang mengukur benda yang sama? Tidak. Kalau tak bukan dalam questionnaire yang sama, kenapa nak ambil? Dia memang orang yang research tu dia buat 2 IV dia macam gitu dan dia ada set question untuk kepuasan parents, satu lagi set untuk tindak balas parents. Jadi tapi tajuk dia lain, tajuk ni lain. Jadi saya ambil yang tu sajalah. Saya ambil yang tajuk ambil yang variable ni ukur saja, yang rangka konsep. Yang dia punya tajuk lain, ni punya variable lain. Kalau dia kaji 3 variable tetapi satu je yang sama, kita ambil yang sama je. Okey, faham doktor. Itulah. Okey, dah clear. Jangan ambil 3-3 tu. Okey, jadi saya boleh ambil yang untuk bahagian tindak balas tu, saya boleh ambil daripada research lain pula, soalan daripada research lain pula. Boleh. Yang penting jangan tengok tajuk kajian lepas, tengok variable dia. Questionnaire tu dia ukur apa, variable apa, adakah sama dengan variable kita. Itu je. Okey, very clear doktor. Okey, thanks. Okey, siapa tadi belum bentang? Cuba bentang sekarang. Sempat lagi ni, 5 minit lagi. Saya doktor. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera doktor. Saya Marta Ulfa dari Aceh. Saya student daripada PAKK MUTSI. Siapa kena dulu belum? Belum doktor. Saya kemarin kena line sulit, putus tersekat-sekat, jadi saya tak boleh perkenalkan diri dulu. Apa nama Marta Ulfa doktor. Marta Ulfa. Ulfa Marta doktor. Okey, daripada Aceh. Saya masih nama saya masih terbalik doktor. Ulfa Marta, bukan Marta Ulfa. Ya, sebenarnya nama saya Marta Ulfa tapi karena visa kemarin pengurusan visa terbalik, jadi namanya masih terbalik doktor. Macam mana nama visa boleh terbalik? Ya, dari pengurusan visanya doktor.
Makanya Okey. dari ke ini maksudnya salah. Okey, kerja ke? Ya benar Doktor, saya kerja sebagai cikgu tadika di Banda Aceh. Nama tadikanya Kidos English School. Dah berkeluarga dah? Belum Doktor. Belum. Okey. Fatah Amin. Ini calonnya ada ni. Okey, silakan Fatah. IV dan DV. Okey, baik Doktor, makasih. IV 1 saya metode CPA. Metode CPA itu Concrete, Pictionary and Abstract. Benda lah tu ya. Ya. Ya Doktor. Metod apa tadi? CPA? CPA tu apa? ya. Concrete, Pictionary and Abstract. Ini pengajaran apa? Ya Doktor. Okey, IV kedua? Pengajaran. IV kedua media CPA. Media CPA. Okey, DV? DV saya kemampuan numerasi pada anak usia dini. Numerasi kanak-kanak prasekolah Ya benar Doktor. Yang Dah bisa tu Doktor? Yang ini kuali lah kan? Kuali Ya kan? benar Doktor. So you nak tengok metod pengajaran menggunakan kaedah CPA dan menggunakan media CPA, nak tengok macam mana kesannya ataupun perkembangannya terhadap kebolehan pengiraan anak-anak prasekolah Benar Doktor. Okey, boleh? Untuk teknik ukurnya saya boleh pakai interview Doktor sama dan observasi. Itu interview boleh, interview cikgu lah, gurunya. Dan juga melibatkan observation lah. Observation terhadap anak Doktor ya, terhadap pelajar. Semasa dia orang mengajar tu you kena observe. Okey, berarti dua kah cikgu juga saya observe, pelajar juga saya observe. Observation itu you nak tengok pengaruh kaedah CPA itu terhadap numerasi. Jadi masa cikgu mengajar itu you observe macam mana CPA itu memberi kesan kepada kaedah numerasi itu. Pembelajaran numerasi, Ya benar Doktor. Okey. Baik, Doktor saya dah siapkan objektifnya, boleh Doktor ini koreksi bila saya salah. Objektif pertama mengenal pasti kemampuan numerasi pada anak. Objektif kedua mengenal pasti pengaruh metode CPA pada kemampuan numerasi anak. Nombor 3 mengenal pasti pengaruh media CPA pada kemampuan numerasi anak. Yang terakhir nombor 4 menerokai keberkesanan penggunaan metode dan media CPA pada kemampuan numerasi anak. Sebenarnya yang keempat tu sudah terjawab dalam objektif 2 dan 3 tu. Oh okey. Kan? Betul tak? So yang keempat tu tak payahlah kot. Okay. Tapi apa-apa pun nanti bila you dapat supervisor, you bincang baliklah dengan supervisor ya. Sebab saya nampak nombor 2 dan 3 tu dia menjawab soalan nombor 4 dah. Oh baik Doktor. Berarti cukup 3 aja objektif saya Doktor ya. Kualitatif 3 pun dah banyak. Sebab you kena menulis report tu berbentuk naratif tu panjang tu. Oh ya. Ada interview, ada observation, banyak tu. Ya. Boleh Doktor. Okay. Terus sedikit pertanyaan Doktor, untuk teknik ukur DV saya itu saya pakai hasil kerja anak-anak boleh tak Doktor, semacam dokumentasi hasil kerja anak-anak? Itu mana you tak nak observe lah. Oh. Kan? Kalau you nak tengok hasil kerja, itu dah analisis dokumen. Oh, udah kuantitatif tak Doktor? Tak, itu kuali. Analisis dokumen kuali. Boleh juga. Tapi bila you tengok hasil kerja anak, itu adalah analisis dokumen. Dia bukan observation. Okay, bukan observasi. Okay. Observation berarti ni, observation ni you tengok guru tu mengajar dan macam mana improvement berlaku dalam pengiraan anak-anak itu. Itu observe. Baik Doktor. Baik Doktor. Okay? Berarti saya boleh pilih
boleh saya pakai analisis dokumen, boleh juga saya pilih observation. Ya. Baik doktor. Terima kasih doktor. Okey. Okey, seorang lagi kan nak bentang. Okey, kelas Tanya soalan sikit doktor, keluar sikit. Saya tiba-tiba saya blur lah. Boleh tak? Boleh. Dia maghrib tu memang ramai orang blur maghrib ni. Okey doktor. Questionnaire tu adalah dibina berdasarkan teori ke doktor? Teori yang kita pilih ke doktor? Tak. Questionnaire tu, you jangan buat sakit kepala. Questionnaire yang ambil orang dah siap je. Okey, saya tahu betul saya ambil orang punya. Saya terfikir siapa yang buat questionnaire sebenarnya? Dia ambil daripada teori ke siapa yang buat yang kita orang? Tak, bila orang tu buat questionnaire, questionnaire itu berdasarkan kepada masalah kajian dia. Dia buat research. Lepas tu contoh dia ni nak ukur, contoh yang dia nak ukur resilience. Tak ada lagi questionnaire resilience kat tempat dia. So dia develop satu soal selidik resilience ini dan dia test. Dia test validity, reliability, dia collect data berulang kali sampailah mencapai values EFA, CFA ni yang sepatutnya dan valid, dah disahkan valid. Okey? Macam tu. Jadi questionnaire itu telah disahkan, dia ada construct validity, ada discriminate validity, dia ada internal validity, external validity, semua jenis validity dah valid. Macam tu. Faham. Ada kesahan dia, orang panggil kesahan kan? Norizan, jangan sakit kepala fikir macam mana dia develop question. Jangan fikir benda yang bukan, saya sebenarnya doktor saya suruh dah buat questionnaire, saya dah buat lah. Jadi dah siap lah questionnaire saya. Tapi saya terfikir siapa yang buat sebenarnya, yang mula-mula memang saya dah follow menjawab soalan kajian saya. Jadi saya buatlah questionnaire tu. Tapi saya fikir siapa yang buat questionnaire berdasarkan teori kita ke? Itu yang tiba-tiba saya datang keliru tu, maaf. Kadang-kadang dia kalau kajian yang dibuat sebelum ini masa develop questionnaire tu berdasarkan teori tertentu, ada juga. Contoh dibuat contoh berdasarkan teori psikoanalisis, dia kata internal forces yang mempengaruhi hidup manusia kan. Jadi soalan dalam questionnaire itu, itemnya itu dia berunsur kepada desakan-desakan dalaman jiwa manusia. Contohnya. Ada juga. Tapi tak mestinya daripada teori lah. Biasanya daripada research yang diorang buat. Dan biasanya research ni memang ada teori. Biasanya memang ada teori lah. Rangka teori lah. Kan? Tetapi bukan dia directly ambil daripada teori tu. Dia item yang dia develop tu, dia test banyak kali sama ada betul ke dia mengukur personality. Betul ke soalan semua ini mengukur resilient. Betul ke semua ini mengukur tekanan kerja. Begitu. Faham. Okay, last seorang lagi. Saya doktor, saya pelajar daripada Aceh. Siapa nama? Nama saya Cut Elsa Ramatriana, tapi dekat My Guru ni terbalik doktor, Ramatriana Cut Elsa. Ramatriana. Sebenarnya nama saya Cut Elsa Ramatriana. Kak Elsa? Cut Elsa. Cut Elsa? Ya doktor. Apa ada Cut? Cute. Ini apa nama tu? Elsa tu apa? Elsa Frozen doktor. Frozen ke? Mak awak minat Frozen Bukan doktor, Frozen tak wujud lagi masa dia lahir. Ni Elsa Indonesia. Frozen yang ambil nama dia doktor. Frozen Indonesia doktor. Okay, Elsa, apa you punya IVDV? Cepat-cepat sikit. Maghrib dah ni. Okay doktor, IV pertama saya itu bermain peran. Boyfriend? Ataupun role. Bermain peran doktor. Main peranan. Main peranan. Main peranan apa tu? Role play doktor. Role play. Okay. IV kedua? IV keduanya media diorama. Media? Diorama. Apa ni? Semacam alat permainan macam tu doktor.
Alat permainan. Market, orang tu market. Semacam market macam tu doktor. Ya, alat permainan. Okey, Divi. Kemudian saya Diorama ni mini project yang anak-anak buat dengan cikgu kan? nak doktor. Divi apa? Putus lah Esa. Ya, betul kan? Main tak elok lah. Motivasi belajar anak doktor. Motivasi belajar anak. Motivasi belajar ya. Ini kuali kan? Motivasi belajar anak. Ya doktor. Ya Ini doktor. kuali kan? Esa kuali ke? Ya betul doktor. Ya doktor. Dengar ke? Okay, so yang pertama ini kaedah pengajaran menggunakan role play, ini menggunakan media. Betul? Lepas tu nak tengok macam mana betul doktor. Kedua-dua ini mempengaruhi motivasi belajar kanak-kanak prasekolah ya. Ya betul okay. doktor. Boleh proceed je. Okay? Okay doktor. Okay. Okay, itu saja untuk hari ini. Okay. Nanti you all boleh cubalah buat divisi untuk tunjuk kat saya ke apa, buat satu contoh, siapa yang nak buat lah, siapa tak nak buat tak apalah. Okay, so itu saja. Kita berhenti setakat ni sebab dah maghrib dah ni. Okay, so terima kasih semua. Okay, Assalamualaikum. Bye. Terima kasih banyak doktor. Waalaikumsalam. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih doktor. Assalamualaikum.